Okey, anak-anak murid yang cikgu kasihi sekalian. Jadi untuk kelas hari ini, cikgu akan memulakan pembelajaran untuk standard pembelajaran 7.3.4. Tapi sebelum tu cikgu nak imbas sedikitlah berkaitan dengan pembelajaran kita untuk kelas yang lepas, di mana anak murid semua telah mempelajari dan juga memahami fungsi kerja dan juga frekuensi ambang bagi kesan fotoelektrik. Jadi kelas hari ini, mari kita memulakan untuk standard pembelajaran 7.3.4. Okey, baiklah. Jadi, apa yang kita akan mempelajari dalam 7.3.4 ni? Okey, anak-anak murid sekalian, dalam 7.3.4 kita akan mempelajari cara untuk menyelesaikan masalah menggunakan persamaan Einstein untuk kesan fotoelektrik. Di mana dalam kelas yang sebelum ni ataupun dalam pembelajaran yang sebelum ni, awak semua telah mempelajari teori fotoelektrik Einstein, di mana Albert Einstein telah mengemukakan teori fotoelektrik yang berjaya menerangkan kesemua ciri kesan fotoelektrik bagi eksperimen yang berkaitan. Jadi untuk 7.3.4 ni kita menggunakanlah konsep teori tersebut dalam menyelesaikan masalah menggunakan persamaan Einstein untuk kesan fotoelektrik. Jadi dalam menyelesaikan masalah kita mempunyai 4 langkah utama, di mana langkah pertama ialah kita perlu mengenal pasti masalah. Langkah yang kedua, kita perlu mengenal pasti maklumat yang diberikan. Langkah yang ketiga, kita hendaklah mengenal pasti rumus yang boleh digunakan dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang berkaitan. Dan yang terakhir sekali iaitu langkah yang keempat, kita akan menyelesaikan masalah secara numerical. Okey, kita lihat contoh yang pertama ya. Okey, contoh yang pertama diberikan bahawa cahaya biru yang berfrekuensi 6.67 darab 10 kuasa 14 Hz disinarkan ke atas permukaan logam cesium yang bersih. Berapakah tenaga kinetik maksimum fotoelektron yang terpancar keluar? Okey, sekarang ni kita akan menyelesaikan contoh yang pertama. Tapi sebelum tu, cikgu nak anda semua bertenang apabila dapat sesuatu soalan, baca soalan dengan teliti dan cuba mengaplikasikan 4 langkah yang cikgu telah nyatakan tadi. Okey, untuk contoh yang pertama ni, tanya berapakah tenaga kinetik maksimum? Tenaga kinetik maksimum. Okey, jadi tenaga kinetik maksimum adalah Kmax. Kmax adalah HF tolak W. Okay, seterusnya, soalan beri maklumat frekuensi 6.67 darab 10 kuasa 14 Hz. Ini adalah F. Seterusnya apa lagi? Fungsi kerja cesium pun telah diberi 3.43 darab 10 kuasa negatif 19 Joule. Fungsi kerja. Jadi ini adalah W. Pemalar Planck. Pemalar Planck telah diberi. Ini adalah H. Okey, sekarang ni cuba kita selesaikan. Kita cuba masukkan maklumat yang diberikan ke dalam rumus tersebut. Iaitu H adalah 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 Joules. Okey, cuba anda selesaikan dengan kalkulator. Kita masukkan jawapan 9.92 darab 10 kuasa negatif 20 J. Okey, jadi okey, kita lihat kepada contoh 2 di mana rajah 7.14 menunjukkan graf perubahan tenaga kinetik bagi fotoelektron yang dibebaskan daripada logam lithium untuk frekuensi cahaya yang berlainan. Tentukan frekuensi ambang daripada graf dan hitungkan nilai fungsi kerja bagi logam lithium. Jadi soalan dah bagi pemalar Planck H. Jadi daripada rajah 7.14 ni kita dapat tahu bahawa frekuensi ambang adalah 5.6 darab dengan 10 kuasa 14 Hz. Okey, jom kita selesaikan untuk contoh 2 ni. Okey, sekarang kita lihat kepada contoh 2. Soalan minta tentukan frekuensi ambang. Frekuensi ambang adalah F0 daripada graf yang diberikan tadi. Jadi yang kita dah. Seterusnya, hitung nilai fungsi kerja. Dan soalan telah diberi pemalar Planck iaitu H. Okey, ini adalah H. Okey, seterusnya kita menggunakan rumus. Okey, jadi kita selesaikan. Kita selesaikan akan dapat.
Okey, sekarang kita lihat pula kepada contoh 3. Okey, jalan kerja cikgu akan tunjuk pada slide yang seterusnya. Di mana kita kena kenal pasti masalah iaitu soalan meminta berapakah halaju maksimum fotoelektron. Dan kita tahu halaju adalah V maksimum, V max. Dan juga soalan bagi panjang gelombang apabila cahaya monokromatik iaitu panjang gelombang bersamaan dengan 550 nanometer. Dan juga soalan bagi mempunyai fungsi kerja 2 elektron volt ni adalah W. Dan juga dia bagi HC dan juga unit 1 elektron volt nanometer bersamaan dengan 1.60 darab 10 kuasa negatif 19 J. Dan juga jisim elektron M bersamaan dengan 9.11 darab 10 kuasa negatif 31 kg. Jadi topik yang sebelum ni kita dah pelajari F adalah C per lambda. Jadi kita masukkan C per lambda ke dalam F. Jadi ini kita ada nilai HC. Jadi kita boleh terus masuk ke dalam persamaan E. Jadi cikgu selesaikan. Jadi kita boleh cancel out nanometer. Kita akan dapat jawapan I sekali. Okey, jangan lupa unit elektron volt ni sangat penting. Okey, ini baru kita dapat E. Jadi seterusnya kita nak cari V max. V max kita masukkan ke dalam formula 1/2 mv square di mana E tolak dengan W. Okey, kita masih teruskan dengan penyelesaian contoh 3. Okey, pada yang slide yang sebelum ni kita telah mendapatkan nilai E bersamaan dengan 2.26 EV dan juga nilai fungsi kerja ataupun W telah diberi dalam soalan di mana W bersamaan dengan 2.00 EV. Okey, pada pembelajaran yang lepas, anda semua telah mempelajari bahawa K max bersamaan dengan 1/2 mv squared mv kuasa 2 max, di mana K max bersamaan dengan E tolak dengan W. Jadi E kita adalah 2. Habis lagi, kita masukkan ke dalam persamaan nilai K max yang kita dapat 0.26 darab dengan 1 elektron volt. 1 elektron volt iaitu 1.60 darab dengan 10 kuasa negatif 19 joule. Tekan kalkulator akan menghasilkan. Okey. EV ni tadi kita tukarkan kepada unit J, di mana 1 EV bersamaan dengan 1.60 darab dengan 10 kuasa negatif 19 joule. Jadi soalan minta V maksimum. Jadi kita kena jadikan V maksimum sebagai subjek. Okey, jadi yang 1/2 M kita kena pindah ke kanan, begitu juga dengan kuasa 2 ni. Jadi menghasilkan V max bahagi dengan M kat sini 1 kan. Jadi kita tahu nilai M yang diberi pada soalan jisim elektron adalah 9.11 darabkan 10 kuasa negatif 31 kg. Jadi M kita bahagikan dengan 9. Punca kuasa. Kalau sini tadi kuasa 2 bila pindah ke kanan, kita tukar punca kuasa. Tekan kalkulator, kita akan dapat MS negatif 1. Unit jangan lupa, dalam fizik unit amat penting. Okey, ini sahaja untuk contoh 3.